Baiklah, Assalamualaikum dan juga selamat datang kembali ke dalam siaran langsung untuk PUBG Mobile Not Borneo Empire Private Screen. Season yang keempat, minggu yang kedua, pusingan yang kedua. Kita dah pun sampai ke dalam map Miramar. Untuk circle yang pertama, kita berpusat dekat kawasan Hacienda del Petron Picado. Ada pertindihan dot spot dan dekat kawasan yang lain nampak macam kurangnya potensi untuk peperangan berlaku sebab jarak mereka cukup jauh. Di Picado, adakah saya rasakan pasukan yang kerap kali turun ke kawasan ini, iaitu HB Tusun. Betul. Untuk season kali ni kita tak nampak lagi tim daripada Kui Bulan hantarkan line up diorang. Selalunya diorang ada. EEB pun tak ada malam ni. NBP Elite pun tak ada. Tapi kita ada tim-tim lain yang merupakan muka-muka baru. Nampak macam memberikan persaingan yang sangat sengit. Seperti pasukan Akatsuki Clan pada minggu yang lepas. Minggu yang pertama mereka beraksi dengan sangat baik daripada segi corak permainan, daripada segi corak mereka mengawal rotation dan juga circle. Begitu efisien sekali memberikan mereka mata singkir yang cukup tinggi. Dan sementara pasukan-pasukan yang ada pada ketika ini ataupun yang bermain pada malam ini, mereka juga pernah beraksi pada season-season yang lepas. So dengan adanya muka-muka baru dan adanya muka-muka yang lama, dan ini akan melihat adakah mereka kekalkan gameplay mereka seperti season-season yang lepas. So saya nampak macam untuk season yang keempat ni dah ada yang saya dapat detect lah, pasukan MRFG tadi daripada segi farming kill diorang pada pusingan yang pertama. Tak pasti itu adalah teknik ataupun taktik dan ataupun luck, sebab benda-benda ni kita tak boleh pisahkan dalam permainan PUBG. Kalau kita kata luck tu sebagai satu benda yang merendahkan tim, bagi saya tak sokong kenyataan tu. Sebab ada luck tu kadang-kadang memang akan terjadi sebenarnya dalam PUBG Mobile. Sebab kita nak baca circle, kita tak semestinya akan dapat teka dengan tepat. Kita tak semestinya akan agak positioning circle tu dengan tepat. So kalau ikut luck, contohlah pisahkan 3 pemain daripada tempat-tempat yang berbeza. So kalau tak kena dekat player A, kena dekat player B. So player B ada circle, player B boleh jaga placement point, bahkan player B boleh membuat satu laluan masuk bagi rakan-rakan yang lain. So itu dikirakan sebagai satu elemen luck, satu elemen bernasib baik sebenarnya untuk tim. So benda tu ada dalam PUBG Mobile ni. Apa yang saya cakap tadi, daripada segi perubahan ataupun ada improvement seperti pasukan MRFG. Untuk MRFG yang saya kenali, mereka adalah tim yang kerap kali kuat ataupun perform dalam menjaga placement point. So setiap map mereka akan berada di top 5 ke atas. Contohlah bayangkan 5/5 map. So setidak-tidaknya 3/5 mereka akan berada di kalangan nama top 5 ke atas. Tapi mata singkir diorang sikit. Itu yang berlaku pada season-season yang lepas. Tapi untuk season ni, penampilan mereka pada minggu yang kedua, mereka bawakan Ice Cat, mereka bawakan Yuki, dan nampak ada perubahan yang sangat ketara dari segi mata singkir. Diorang dapatkan 12 total kill pada pusingan yang pertama, tapi terkeluar di tempat yang ke-9. Itu pun disebabkan kedudukan circle tadi pada map Erangel, yang mana tidak memberikan keseimbangan yang sepatutnya kepada tim-tim yang ada. Jadi ada beberapa kejatuhan dah pun mula berlaku pada ketika ini. NB Wolfstar, mereka bakal kehilangan Koko mungkin, tapi di tempat yang agak terbuka. Risiko juga bakal diterima oleh NBE First Generation. So NBE First Generation juga lah antara salah satu pasukan yang menjadi kegemaran saya. Mereka hadirkan pemain-pemain yang tetap: Yokai, Dido, Zenz dan juga Conan. Kali ini Mat Kilau dalam radar sasaran, pemain yang sangat-sangat Mat Kilau, tak silap saya, dia adalah last guy tau pada minggu yang lepas. Cuma dia tak dapat chicken lah. Sebab saya ingat masa saya cast time tu, Mat Kilau bukan keluarkan keris, tapi keluarkan M416. Cuma pihak musuh dia dapat tanam di hidup-hidup lah masa tu. So dia dapatkan tempat yang kedua, tak silap saya. Dia mewakili NT mana, saya tak ingat. Yokai dalam close distance, dalam keadaan terjatuh. Dido ketika ni dalam kenderaan Pajero bersama dengan Zen. Cuba untuk datang membantu, tapi jarak diorang cukup jauh. Cuba untuk mendaki naik macam cicak, tapi nampak macam cengkaman tak ada.
Jadi pada ketika ini dua mata singkir, dua individu dah pun terkorban untuk NBA First Generation. Secara jarak jauh ada peluang untuk dia dapatkan NBA Mustafa pada ketika ini. Fire. Separuh nyawa hilang, ada peluang untuk tumbang apabila reload telah pun dilakukan. Dido mencuba dan Dido dapatkan kejatuhan tersebut. Koko ketika ini akan menjadi mangsa yang seterusnya. Tembakan daripada Dido pada saat ini. Mereka ada compound dekat bahagian bawah. Dan mereka ada perlindungan. Cuma bahagian puncak bukit yang diduduki oleh NVE Federation memberikan kelebihan untuk mereka melihat kelibat-kelibat pemain yang berada dekat kawasan tersebut. Jadi dengan dua kejatuhan zon biru dah pun sampai 1.2 nilai untuk zon biru, ini pasti akan memberikan situasi yang tertekan untuk pemain daripada NVE All-Star kekal bertahan hidup. Apatah lagi kekerapan dan juga berterusan pemain-pemain daripada NB First Generation ini melakukan tembakan menyebabkan mereka terpaksa arahkan Koko ataupun satu rakan daripada mereka untuk melakukan reviving process. Ada gerakan daripada Kentan Zen, dia cuba untuk pergi lebih merapat. Alexa akan ditekan. Apabila Alexa ditekan, yang mana beliau mempunyai perlindungan yang cukup kukuh di dalam kawasan compound, balingan grenade ini akan memberikan masalah yang cukup besar. Tapi adakah bom tersebut akan meledak terhadap kedudukan Alexa? Zen cuba untuk cocok satu bandage, 3 mata singkir. Ada 2 biji kenderaan mudah. Kalau mereka nak larikan diri pun boleh. Cuma mereka kena selesaikan individu yang dekat bahagian puncak bukit. Mat kilau dalam keadaan tertumbang apabila Zen NB Federation tetap terus mengancam kedudukan pemain daripada NB Wolfstar. Mujur ada lekukan permukaan yang ada dekat kawasan puncak bukit ini untuk mereka menyelamatkan rakan-rakan yang dalam keadaan terjatuh. Didu perlu ditamatkan riwayatnya supaya tak ada tekanan datang daripada bahagian seberang. Mudahkan Alexa untuk menekan. Tapi apabila Alexa dah pun terkorban, potensi untuk dua pemain yang tinggal pada ketika ini datang ke bahagian bukit yang mana dijaga oleh Koko sangat-sangatlah tinggi. Jadi Koko juga tak ada sebarang transport untuk larikan diri ke dalam zon permainan yang mempunyai jarak 1400 meter. Looting terlebih dahulu. Dia ada M16A4, UMP45 dekat tangan. Zen dah pun mula sampai dekat bahagian atas. Tapi Dido melakukan satu support fire. Shooting tepat daripada Koko. Merebahkan Zen sebentar tadi. Tapi Dido memberikan ancaman peluru daripada beliau. Mengorbankan terus nyawa untuk pemain NB Wolfstar sebentar tadi. Memberikan 6 mata singkir. Dan potensi untuk menghidupkan Zen agak tinggi. Sebab dah tak ada tekanan dekat sekitar kawasan compound ini. Dia boleh berlari. Dia boleh pergi ke kawasan puncak bukit itu untuk lakukan reviving process. Tapi kita akan perhatikan pula dekat kawasan Hacienda de Pentron. Yang mana pada ketika ini ada peperangan-peperangan yang sedang berlaku. Banyak sebenarnya situation close contact pertindingan draw spot berlaku di minit awal permainan. Daripada 18 tim tinggal 15 tim saja yang tinggal. 3 tim dah pun terkeluar. Dan kita akan lihat pergerakan-pergerakan daripada pasukan-pasukan yang ada. Ada juga yang bertempur dekat kawasan luar zon permainan dekat kawasan Bandar Besar Los Leones. Yang mana MRFG untuk pusingan yang kedua ni nampak macam akan ada masalah besar untuk mereka kekalkan corak permainan seperti mana pusingan yang pertama. Kekuatan pemain mereka dah pun hilang 2. 3 dah pun hilang. Apabila Ice Cat dah pun dibunuh oleh Icebox, oleh NBA Reborn, yang mana pasukan tersebut mendapatkan chicken dinner pada pusingan yang pertama sebentar tadi dengan 8 total kill. Ini dengan satu kill yang berjaya diperoleh oleh MRFG. Pasti kesukaran akan dihadapi oleh mereka. Tapi macam saya cakap, MRFG mereka dikenali dengan corak rotation berhati-hati untuk masuk ke dalam zon permainan. So walaupun tinggal satu saja pemain, masih lagi ada 3 yang mampu untuk memberikan maklumat, memberikan arahan terhadap pemain terakhir mereka. Kenderaan dah pun dipunyai. Mudah untuk MRFG dapatkan kawasan-kawasan yang selamat. Pertembungan seterusnya berlaku. Macam saya cakap tadi, memang saya tak berhenti pandang fight sekarang ni. Pasti kenapa, daripada awal minit permainan memang tak ada waktu lengang pun. Dan NB Terminator akan berhadapan dengan NSEMX. Kali ni mereka bermain secara trio saja. Satu main dah pun hilang. Dan kerap kali benda ni berlaku lah, masalah attendant ni. Saya pun tak pastilah kenapa. Kerap kali jugalah saya akan membebel pasal masalah attendant ni. Sebab ini scrim secara percuma untuk training, untuk untuk kita memperkasa, untuk player-player memperkasakan gameplay mereka. Tapi kadang-kadang bila masalah attendant ni berlaku, dia agak mengecewakan lah. Tak pasti alasan dia kenapa. Kalau alasan tu boleh terima pakai, it's okay. Tapi kalau
Alasan tu tak munasabah, tertidur ke, terlupa nak masuk round 2, password tak boleh masuk, ataupun pergi makan kejap tu benda yang remeh-temeh lah, benda yang tak sepatutnya ada dalam diri player ni. Tapi kali ni nampak peluang untuk NB Terminator habiskan NSEMX agak tinggi. High roll, dia dah nampak terlibat daripada Fizz yang ada dekat kawasan tingkap dan juga tembok tersebut. Dia bergerak secara dua individu merupakan satu tindakan yang terbaik kalau berbanding untuk bergerak secara seorang diri mencari pihak musuh. Tapi Yas dah pun menjengah tembakan daripada bahagian atas tingkap topik, berikan damage terhadap high roll. Jadi lokasi untuk pemain NSCMX dah pun dikunci kali ini. Mereka hantarkan Fizz untuk ke bahagian hadapan, tapi ledakan bom memberikan damage untuk Frenzy. Taufik dah pun mula turun. Yas cuba untuk datang merapat, tapi dua berlawan dengan dua. Situasi 50-50 akan terjadi. Frenzy dalam keadaan tertumbang. Khairul cuba untuk menembak. NB Terminator dapatkan dua mata singkir yang seterusnya, tapi mujur untuk NSCMX. Main mereka yang terakhir berada cukup jauh untuk menjaga placement point dan pasti akan memberikan kesukaran untuk individu tersebut bertahan hidup. Tapi dia dah berada kat kawasan tengah circle. Dia boleh gunakan kompon-kompon yang ada di dalam kedudukan Saint Martin ini untuk dia menyembunyikan diri, untuk dia menjaga placement point bagi pasukan NSCMX. Dia dah dengar sebenarnya pertembungan-pertembungan yang berlaku pada ketika ini, yang ada dekat kawasan puncak bukit, yang ada dekat kompon bawah. Tapi tetap juga dia menjengah. Ada peluang untuk pencurian kill berlaku sebab ada 3 buah pasukan. So, automatic dekat situ ada third party situation. Kalau knockdown berlaku, Dams boleh lakukan satu spray kill. So, at least satu kill akan diperoleh NSCMX. Manakan dia ada dekat kawasan balkoni tingkat atas. Mudah untuk dilihat ke bahagian puncak bukit telekomunikasi Saint Martin dan juga bangunan yang dah pun dimiliki oleh NB Terminator. Empat buah pasukan dah pun hilang pada saat ini. Dan apa yang kita boleh katakan adalah permainan yang agak agresif juga daripada pasukan-pasukan yang ada. Sebab daripada 70 player yang ada sepatutnya, tapi kali ni 30 dah pun hilang daripada tim yang tinggal, player yang tinggal. Ada beberapa perburutan yang berlaku dekat bahagian tenggara. Nampak jarak yang cukup rapat antara NBP, bukan NBP tapi NBE Reborn, NBE Reloaded kata dengan CXF Kelantan. Saya kan selalu akan confuse tau bila ada banyak line up NBE. Terutamanya macam ni lah, sebab saya kenal NBP Elite ni. Diorang ada World, diorang ada Secret, diorang ada siapa seorang lagi player diorang NBP Elite ni. Tapi itulah, tapi diorang bawa masuk, ada pertukaran swap. Benda ni memang biasa berlaku lah bila kita ada banyak line up. Kita boleh tukar-tukar lah, tu sangat penting bila ada line up yang banyak. Salah satu macam saya cakap pada minggu yang lepas, it's not about the quantity anymore. Anymore. Dia bukan pasal chemistry lagi. Dia lebih kepada adaptation. Macam mana nak menyesuaikan dengan orang-orang yang baru supaya dapatkan satu communication teamwork element dalam duration yang sangat-sangat cepat. Benda tu bukan mudah. Benda tu perlu ada dalam setiap diri player-player masing-masing. Andai kata ada offer daripada tim-tim besar, takkan kita nak cakap, oh kita tak ada chemistry lah, so mungkin aku takut perform. Tak boleh, kita tak boleh cakap itu. Sebab peluang yang datang kadang-kadang bukan berkali-kali, datang sekali saja kita tolak, habislah. Nak ataupun tak nak, kesiapsediaan untuk player-player ini untuk bermain dengan orang-orang yang baru perlu ada. Dan paling penting sekali, the basic thing is about firepower, skill, menembak, basic thing lah macam overpicking. Benda-benda tu kena dalam tahap optimum. Dan seterusnya yang perlu disesuaikan adalah tentang adaptation dan cara komunikasi dengan player-player yang baru. Itu salah satu juga. Kadang-kadang kita tukar sebenarnya untuk menerima sifat-sifat seseorang, tapi apa yang terjadi pada ketika ni adalah sifat-sifat pemain daripada 420 Gaming Sabah yang sangat-sangat agresif. Dia nampak ada pergerakan kenderaan, didu secara seorang diri, tapi apa yang
dilakukan oleh 420 Gaming Sabah. Dia bawa 2 pemain sebagai passenger dan memberikan peluang untuk menembak terhadap pihak musuh dalam radar sasaran sebentar tadi. Kali ini Didu tidak mungkin untuk dipulihkan. NBE First Generation bakal hilang satu player mereka dan meninggalkan Zen sebagai individu terakhir. 420 Gaming Sabah berada di kawasan puncak bukit tapi zon permainan tidak dimiliki oleh mereka. Kepadatan yang berpotensi untuk berlaku adalah dekat bahagian sebelah kiri, terutamanya dekat kemasukan barat daya yang pada ketika ini dah pun didatangi oleh pemain NBE Terminator yang sedang dijaga oleh pasukan 10 Division Ace. 10 Division Ace ada satu saja mata singkir. Untuk pusingan pertama mereka dapatkan 9 kill, placement point di tempat yang keempat. Di kali ini dengan bangunan-bangunan yang ada, mungkin agak sukar untuk mereka jatuhkan NBE Terminator. Dan daripada dalam kawasan tengah pula ada tekanan yang diberikan oleh pasukan DNF ke atas kedua buah pasukan ini. Jadi sebarang pergerakan di tempat yang agak terbuka bakal memberikan risiko untuk ditumbangkan. Dan perkara tersebut perlu dielak sebab kita masih lagi dengan 13 tim. So untuk pasukan yang terkeluar awal ataupun terkeluar pada saat ini, tiada placement point yang akan diberikan oleh mereka. Dan Laichi merupakan individu terakhir untuk Vicious Borneo Delta, satu tim yang baru masuk dalam kancah NBA Private Scrim. Dan season keempat ini adalah penampilan pertama mereka. 4G No Boys merupakan pasukan yang kerap kali menghadirkan diri dalam NBA Private Scrim. Dia juga, pasukan mereka ni juga mempunyai satu kualiti yang baik daripada player-player mereka yang ada Troxy, Somboy, Zain. So ini adalah 3 player yang saya sangat-sangat kenal daripada gameplay mereka. Terutamanya Troxy. Troxy kerap kali menjadi MVP untuk 4G No Boys, memberikan sumbangan mata singkir yang cukup besar. 13 tim NBE Reloaded. Mereka dalam keadaan bermasalah untuk masuk ke dalam zon permainan apabila ada penjagaan daripada CSF Kelantan yang mana berada kat kawasan puncak bukit. Dekat situ memberikan peluang untuk mereka menumbangkan NBE Reborn. Dan kompon yang ada mempunyai lantai aras tinggi, memberikan satu penglihatan secara jarak jauh ke kawasan lekukan permukaan ini. Tapi mereka tidak boleh keluar daripada kawasan rumah tersebut sebab ada rotation masuk daripada pasukan-pasukan yang berbeza. 4G No Boys cuba untuk menghalangkan kedatangan pihak musuh yang berada dekat kawasan lereng iaitu NB Reborn. Tapi ada beberapa rotation daripada pasukan yang lain. Pemain terakhir daripada NB First Generation dah pun dikuburkan oleh pasukan 4G menjadi mata singkiran pertama untuk mereka pada minit yang ke-19 ini. 19 tim yang berbaki anjakan circle dah pun mula berlaku. Kali ini situasi untuk gerakan daripada bahagian tenggara nampak macam sulit sebab dekat situ adanya pemain daripada DNF yang akan mula menghalang masuk. Tapi untuk dua buah pasukan yang berada dekat kawasan luar zon permainan pada ketika ini dalam paparan skrin adalah NB Reloaded yang berdepan dengan pasukan CSF Kelantan. Jadi untuk bergerak masuk dengan lebih selamat, CSF Kelantan perlu dikeluarkan terlebih dahulu oleh NB Federation. Tapi kali ini, sekali lagi pemain daripada NBE Reloaded, mereka tinggal dua saja pemain seperti mana pusingan yang pertama. Dan dijaga oleh 4 pemain daripada CSF. Pasti akan memberikan kesukaran dengan adanya penglihatan aras tinggi. Tapi M249 cuba dibalas. Rak masuk ketika ni adalah Somboy daripada pasukan 4G No Boys. Dah sampai dekat kawasan lereng yang sedang dijaga oleh DNF yang menguasai circle yang kelima. Tapi daripada kawasan luar zon permainan, 10 Division Ace cuba untuk menekan dan mereka juga dalam keadaan tertekan apabila ada kemunculan NB Terminator dekat kawasan berdekatan. Tapi NB Terminator tidak mengiraukan dekat kawasan 10 Division Ace. Sebaliknya, diorang melakukan satu rotation ke kawasan yang lain menghampiri ke atas kedudukan 420 Gaming Sabah yang berada dalam satu kawasan gudang. Saya kerap kali tertekan airdrop ni lah. Nampak pula saya. Ada features ke yang saya tak payah tekan airdrop tu? Tak nak tengok pun ada apa dalam airdrop tu. Tak nak tengok player ni main. Ini adalah individu terakhir untuk 420 Gaming Sabah. 10 Division Ace percubaan untuk masuk ke dalam zone circle. Kali ini pertembungan berlaku. 4G No Boys, Troxy adalah individu terakhir dalam kepulan asap. S12K cuba dilepaskan tapi Xanax daripada 10 Division Ace menghabiskan pemain daripada 4G No Boys sebentar tadi. Kali ini NB Terminator cuba untuk masuk. Tapi ada ancaman daripada bahagian belakang dan juga Akatsuki Clan yang berada dekat kawasan puncak bukit mengambil peluang untuk mereka dapatkan mata singkir yang keempat. Kali ini mereka dah mula menceroboh masuk ke bahagian sebelah barat. Mereka nampak ada gerakan-gerakan dekat bahagian bawah di kawasan lereng bukit ini. Yang mana 10 Division Ace Errol dalam keadaan tertumbang berada dekat bahagian sebelah pokok. Tetapi kanan pasukan daripada 10 Division Ace ada pemain-pemain daripada pasukan
DNF yang mana mereka ada satu bangunan memberikan kedudukan aras tinggi. CY nampak ada Man nak tidur untuk lakukan reviving proses. Akhirnya terbantut, terpaksa untuk berpatah balik semula ke kawasan luka ke permukaan beliau. Kali ini Only Zai dan juga Ombeng dan Nel daripada Akatsuki Clan cuba untuk mendapatkan placement point yang agak tinggi pada pusingan yang kedua ini. 21 saat zon biru akan mula menutup. Jadi pasukan daripada DNF akan mula keluar daripada kawasan compound. Mereka bakal berdepan dengan pasukan CXF Kelantan dekat situ. Peluang boleh diambil untuk 10 Division Ace menjadi pihak yang ketiga kalau mereka pergi ke bahagian hadapan. Tapi mereka kena jatuhkan CY terlebih dahulu. CXF satu dalam keadaan tertumbang. 3 masih lagi ada. Akatsuki Clan cuba datang untuk merapat dekat bahagian sebelah utara. Tapi pondok ini akan dijadikan sebagai benteng pertahanan. Mirado emas dah pun mula terbakar untuk dijadikan sebagai bunker. Tapi jengahan yang cukup berbahaya daripada pemain Akatsuki Clan memberikan damage dan juga tekanan untuk pasukan CSF Kelantan. Kita masih lagi dengan 4 buah pasukan berbaki pada saat ini. Hari ini pemain daripada Akatsuki terus untuk menembak. Ombeng dalam keadaan terjatuh, Zaragon dalam keadaan tertumbang. Ada individu yang mengambil kesempatan sewaktu penjengahan dilakukan, tetapi gerak keluar daripada Lebi telah pun dinampak oleh pemain 10 Division Ace. Rosai sedang dihampiri. Dia cuba untuk lakukan revenge proses. 56 saat ini akan diambil, tapi ancaman bom sangat berbahaya kalau terjadi untuk pasukan daripada DNF. Man cuba untuk datang merapat. Dia nampak, dia tahu ada peluang ketika ni yang perlu diambil. Sebab apabila dia menumbangkan satu pemain daripada DNF, pasti revenge proses akan berlaku. Jarak yang cukup jauh juga. Dan juga bukanlah laluan yang cukup mudah untuk DNF masuk sebab ada penjanggaan satu individu dalam kawasan pondok tersebut oleh pemain CSF Kelantan. King ada dekat bahagian hadapan. Man masih lagi cuba bertahan dekat kawasan lereng ini, tapi rakan-rakan dia yang lain berada dalam satu sasaran yang mana akan ditekan oleh pasukan Akatsuki Clan yang akan mula berada dekat kawasan puncak bukit. Tapi Akatsuki, kalau diorang menjengah dan mengintai, diorang juga boleh tinggal oleh pasukan yang lain. Tapi kali ini apabila Dian menembak individu daripada DNF, tekanan diberikan oleh pasukan 10 Division Ace dengan tembakan Groza King yang dijatuhkan oleh Akatsuki Clan. Akhirnya mata singkir dicuri oleh pasukan 10 Division Ace. Cukup licik dan juga kejam. Rosal datang menggempur. Ombeng dikuburkan. Masih lagi ada Only Zai dan juga Diaz. Nyawa yang cukup parah belum ada lakukan hilap. Rosal gunakan lereng tersebut untuk menyorok apabila Zai menembak. Tetapi Lebi mendapatkan King. Dia gunakan pondok tu sebaik-baiknya. Dua lokasi dah pun dikunci oleh Zai. Sekarang ini 4 buah pasukan. Rosal nafas terakhir dah pun terkubur untuk DNF. Tinggal 2 buah pasukan untuk mendapatkan chicken dinner. 10 Division S. Mereka mengubah corak percaturan, bermain dengan cukup baik pada pusingan yang kedua di season yang keempat ini. Dalam peluang untuk mendapatkan chicken dinner, mereka akan menghadap pasukan yang baru menampilkan diri dalam North Borneo Empire Private Scream kali ini. 3 berlawan dengan 3 dipisahkan oleh 2 kedudukan aras rendah kiri dan kanan pada saat ini. 9 mata singkir untuk 10 Division S. Sementara Akatsuki dengan 7 mata singkir. Zai gerakkan kenderaan. Ada Man dekat bahagian hadapan. Ada peluang untuk jangan dilakukan, tapi Man tidak bersedia. Sekarang daripada Zai ditalakan ke atas main ni, menukar kepada UMP 45 untuk menghabiskan peluang untuk dia teruskan hidup. Tapi kali ini Aizen Act ada Dian dekat bahagian atas dah pun nampak kali ada kepala. Tapi Aizen belum melepaskan tembakan. Masih lagi mencari sudut yang sesuai. Ada lontaran bom yang dibalik daripada bahagian puncak bukit. AKM menjadi sasaran kepada Nel. Nyawa yang sangat tipis. Ada bagi terbang dekat bahagian sebelah kiri. Tapi kali ini Zaragon, adakah dia mampu untuk lakukan support fire? Aizen dah melakukan tugasan yang cukup baik, menguburkan pemain-pemain yang masih lagi berbaki. Tapi kali Nel menjadi satu individu yang terakhir untuk pasukan Akatsuki Clan untuk dihabiskan. Chicken dinner dalam tangan, tapi Zaragon menghabiskan peluang untuk chicken dinner dimiliki oleh pasukan daripada Akatsuki Clan. Dari 10 Division Ace mendapatkan tempat yang pertama pada pusingan yang kedua, yang mana pasukan daripada 10 Division Ace memperolehi 12 mata singkir. Akatsuki Clan tempat yang kedua dengan 8 mata singkir. Tempat yang ketiga kita ada pasukan CXF Kelantan dengan 4 mata singkir. Tempat yang keempat pasukan daripada DNF dengan 2 mata singkir. 4-2-0 Gaming Sabah 6 mata singkir. 5 disumbangkan oleh Zinho. Ya, bagi saya minum air dulu. Saya buat santai je kan.
Saya tak minum air daripada awal tadi. Lupa. So, nampak malam ni macam banyak ada berapa tim yang saya rasa season lepas diorang tak berhasil dengan cukup baik, tapi diorang macam dah menyesuaikan diri dengan setting room yang ada untuk NB private screen ni. So which is a good thing. Sebab setidak-tidaknya setting room ni bukan dalam cakap dalam keadaan default. Dia memang setting yang memberikan tekanan sebenarnya. Sebab kita boleh nampak tadi daripada awal sampailah pertengahan mid game. Mid game dia agak lenggang sikit, tapi tak lama lah, dalam beberapa minit saja. Tapi awal-awal game ada beberapa pergurutan-pergurutan yang berlaku. So dekat situ kita dah nampak betapa heavynya setting macam ni. Tapi 10 Division Ace cukup selesa pada pusingan yang kedua. Tapi masa pusingan pertama diorang dapat ke tempat yang keempat. Kill diorang cukup banyak. Kill mereka pada pusingan kedua pun cukup banyak. Dan ini juga antara salah satu pasukan yang nampak macam menonjol naik pada season yang keempat ini. Tapi tidak kurang juga untuk pasukan-pasukan yang lain. Akatsuki Clan minggu lepas berhasil dengan cukup baik. Minggu kali ini mereka juga cuba kekalkan performance seperti mana minggu yang lepas. Pusingan pertama diorang dapatkan tempat yang ketiga. Pusingan yang kedua ni diorang dapatkan tempat yang kedua dengan mata singkir yang boleh diterima sebagai kategori yang cukup banyak. Jadi untuk pasukan-pasukan lain masih lagi ada peluang sebab kita ada lagi 3 map yang akan dimainkan. Yang paling merisaukan adalah map selepas ini, iaitu map Sunhawk. Ya apapun, kita akan saksikan untuk 18 tim ini corak permainan mereka pada pusingan yang ketiga. Kita akan berehat sebentar dan akan kembali lagi selepas ini untuk NB Private Screen season yang keempat, minggu yang kedua.